Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi episod Perspektif Antara Pos. Kali ini kami membawa perbincangan kepada persoalan politik banjir di Kelantan. Banjir yang melanda Kelantan pertengahan Disember lalu bukan hanya meninggalkan cerita sedih dalam hikayat negeri itu, namun membuka ruang kepada perbahasan sama ada perlu atau tidak dibentuk sebuah kerajaan gabungan di antara PAS dan UMNO demi memulihkan kembali negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Kerajaan campuran itu diusulkan hanya di Kelantan. Ia tidak membabitkan lain-lain negeri di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, baik Selangor mahupun Pulau Pinang. Namun bukan senang cadangan itu diterima. PAS seperti biasa bingkas menolak cadangan bergabung dengan UMNO menggerakkan sebuah kerajaan walaupun ia bakal membawa kebaikan kepada rakyat Kelantan. Namun hujah pemilik akhbar Sinar Harian Datuk Dr. Husamuddin Yaakob agar difikirkan cadangan kerajaan campuran itu ada asasnya. Ikuti susunan laporan yang disediakan Syawalia Hadir. Surut saja air bah di Kelantan, bergema cadangan agar UMNO dan PAS mengusahakan kerajaan campuran khusus untuk menggerakkan pemulihan negeri pimpinan Pakatan Rakyat itu. Cadangan itu diusulkan pemilik akhbar Sinar Harian Datuk Dr. Husamuddin Yaakob. Husamuddin adalah usahawan berjaya kelahiran Kelantan. Maka tidak hairanlah beliau melontarkan cadangan yang menyaksikan pelbagai pihak melatah. Husamuddin menyatakan matlamatnya secara jelas, cermat dan berhati-hati. Baginya adalah keperluan untuk mewujudkan kerajaan campuran di antara UMNO dan PAS Kelantan. Katanya banjir yang berlaku di Disember lalu membawa kemusnahan yang tidak dapat digambarkan. Usaha untuk memulihkan Kelantan adalah tugas raksasa. Justru Kelantan dilihat tidak mampu melakukannya secara bersendirian. Lantas, demi menjamin rakyat menerima bantuan tanpa sekatan dan anak tiri politik oleh mana-mana pihak, maka beliau merumuskan kerajaan gabungan adalah jaminan untuk rakyat dan pemulihan Kelantan pada masa akan datang. Perlunya kerjasama yang betul-betul secara total. Kerana sekarang betul sudah ada kerjasama di peringkat sekarang. Saya baca statement Tok Pa, ada kerjasama dengan kerajaan negeri untuk menguruskan bantuan banjir saja. Tapi nak membina balik negeri itu yang perlukan rancangan setahun, rancangan 3 tahun, rancangan 5 tahun, rancangan 10 tahun, 30 tahun, memerlukan satu perancangan dan dana yang besar. Meskipun diselar banyak pihak, malah ada yang menyindir bahawa ideanya tersisip kepentingan politik, Husamuddin tetap bertegas kerajaan campuran itu perlu kerana rakyat Kelantan amat sengsara dan dibelit kesusahan sejak berpuluh tahun. Kalau saya tak buat macam tu, rakyat Kelantan akan parah. Akan parah dan akan sengsara. Kerosakan itu perlu bukan dana 500 juta. Saya rasa perlukan berbilion-bilion. Dan untuk menguruskan bilion ini mesti ada kerjasama. Kerjasama secara total. Kalau kerjasama di peringkat pembuat dasar saja, yang biasanya pelaksanaan tu. Kelantan terjejas teruk apabila lebih 100,000 mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan. Paras air naik dengan begitu mendadak sehingga kebanyakan mangsa terpaksa meninggalkan rumah masing-masing hanya sehelai sepinggang sahaja. Paling menyayat hati, rumah penduduk tenggelam sehingga paras bumbung, malah air banjir di bangunan sekolah di Maneurai setinggi 4 tingkat hampir mencecah sampai ke tingkat 3. Kalau nak tanya spesifik, memang kita pun tak ada jawapan lagi setakat ni. Tapi kalau kita tengok dari segi apa yang luar biasa je, kita punya angin timur laut, makna dia berterusan masuk ke negara kita dengan hal laju yang tinggi lah. 22 hari tau, 22 bulan 1 Rabiul Awal kan, bulan baharu, New Moon.
Yang air tu sebab dia bersekali dengan apa yang kita panggil perigi. Perigi tu bila bulan berada hampir dengan bumi dia bersekali dengan new moon, sebab tu impact dia lagi besar. Menghasilkan air pasang besar lah. Musibah yang menimpa Kelantan kali ini adalah yang terburuk sejak 40 tahun yang lalu. Ramai mangsa yang pulang dari pusat-pusat pemindahan banjir mendapati rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung sebelum ini musnah. Malah, ada rumah yang gaib dihanyutkan banjir begitu sahaja. Rumah mereka ranak, menyembah bumi. Perkataan sabar tidak cukup untuk menghilangkan rasa sedih, kecewa dan amarah mereka terhadap apa yang berlaku. Untuk memulakan hidup baru mungkin mustahil. Semua harta benda diragut bencana alam. Untuk menyambung kehidupan dan mendapat sesuap nasi pun adalah satu perkara yang perit dan menyedihkan. Harapan kini hanya disandarkan pada kerajaan yang memerintah, sama ada kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan. Namun, kedua-dua kerajaan ini memang sudah lama mempunyai hubungan silaturahim yang kurang mesra. Politik mendidik dan menjebak mereka untuk saling mencurigai akan keikhlasan pihak saingan masing-masing. Kami rakyat biasa, terutama orang Kelantan, dah bosan tahap gaban terhadap permainan politik orang UMNO dan orang PAS. Dua-dua. Saya bukan memihak mana-mana, tak ada siapa pun suruh saya buat statement tu. Cerita yang paling laris ketika musibah ini melanda adalah dakwaan apabila bantuan daripada luar Kelantan ditahan oleh pihak tertentu dan kemudian ia dilekatkan dengan logo dan portret pemimpin daripada parti politik yang tertentu sebelum ia diagihkan kepada mangsa banjir. Malah, ada juga yang mendakwa bahawa agihan bantuan kepada mangsa banjir tidak dilakukan secara adil. Ia dibuat berdasarkan sokongan kepada parti politik yang tertentu. Maka tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa apabila UMNO dan PAS Kelantan bergabung, perkara ini tidak akan berlaku. UMNO Kelantan dengan PAS Kelantan harus bergabung dalam sebuah kerajaan campuran untuk mengendalikan krisis ini. Sekurang-kurangnya untuk 2 tahun. Kita adakan moratorium, gencatan politik, tapi kalau kita gencat politik atau bekerjasama saja, tak jadi. Mesti it won't work, mesti bergaduh juga. Mestilah ada orang tu macam ni. Jadi sekarang mesti ada determination yang kuat. UMNO Kelantan dengan UMNO PAS harus bergabung dalam sebuah kerajaan campuran untuk menangani krisis ini, untuk memulihkan kembali kerajaan Kelantan. Mungkin dengan wujudnya sebuah kerajaan campuran, UMNO dan PAS akan dapat menyusun persiapan yang lebih rapi dan praktikal jika Kelantan dilanda musibah yang tidak terduga seperti yang melanda negeri ini. Apa yang jelas, Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri Kelantan hampir gagal menguruskan cabaran getir ini apabila bekalan makanan serta bantuan lain tidak dapat diserahkan kepada mangsa banjir di sesetengah kawasan. Beribu-ribu mangsa bertahan dalam kesejukan dan mereka berlapar selama beberapa hari sebelum bantuan dapat diagihkan. Kalau melihat kepada keperluan negara kita ni, memang agak terkebelakang lah dalam menghadapi peristiwa banjir seperti ini. Walaupun kita menganggap peristiwa ini agak jarang berlaku dan dianggap mungkin paling besar dalam tempoh 40 tahun, tetapi preparation perlu adalah di kalangan pasukan-pasukan tertentu macam MKN, Majlis Keselamatan Negara, bomber dan sebagainya. Dilaporkan, banyak usaha menghantar bekalan makanan dan keperluan lain serta gerakan untuk memindahkan mangsa banjir tidak dapat dilakukan kerana halangan keadaan cuaca yang buruk serta arus banjir yang deras. Malah turut dipersoalkan mengapa pada peringkat awal banjir melanda hampir tiada aset tentera udara di Raja Malaysia dikerah untuk melaksanakan misi bantuan. Ini membayangkan kerja penyelarasan bantuan yang kurang tersusun. Yang jadi isu sekarang ni, helikopter di negara kita very limited. So, jarak antara airport dengan tempat lokasi bencana amat jauh. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan menyediakan satu landasan
di tengah-tengah sebenarnya Malaysia. Sebagai contohnya di Gua Musang. Kalau ada bencana dekat Gua Musang, tak payah nak hantar ke Kota Baru. Terus hantar ke Gua Musang. Kita banyak ways bila berlaku bencana dan sebagainya. Bila kita terbang daripada Kota Baru ke Gua Musang ataupun Ipoh ke Gua Musang tu ataupun Kuala Lumpur, memang jauh. Sebab tu perlu ada satu runway bukan lapangan terbang, runway saja untuk kapal terbang tu landing. Dan kita perlu ingat kapal terbang pesawat tentera ni tidak sebesar kapal terbang komersial kan. Jika UMNO dan PAS Kelantan mempunyai kerjasama yang jitu, tentunya krisis ini akan sama-sama ditangani dan disusuli dengan tindakan paling efektif. Namun, cadangan Husamuddin itu bukan senang dijadikan satu realiti. PAS tentunya tidak betah mengosongkan 3 kerusi exco-nya dan memberikan kerusi timbalan Menteri Besar Kelantan kepada UMNO untuk tujuan mewujudkan kerajaan campuran. Malah, tentu ramai sudah menjangka apa pengakhiran kepada usul itu. Ia ditolak mentah-mentah oleh PAS. Kenyataan Datuk Hishamuddin yang menggambarkan betapa jahatnya UMNO dan Barisan Nasional. Saya ingat saya istilahkan bahawa daripada kenyataan Datuk Hishamuddin itu ialah menggambarkan bahawa bagaimana UMNO, Barisan Nasional memiliki 3 sifat, 3P, sifat 3P. Penzalim, pendera dan pembuli Kelantan, kerajaan Kelantan. Maknanya Datuk Hishamuddin kata, kalau nak minta tolong UMNO ni kena buat kerajaan campuran lah. Sebab UMNO tidak demokratik. Dia kena share dengan dia, baru dia boleh tolong. Itulah di sebalik kenyataan Datuk Hishamuddin yang mesti dilihat oleh masyarakat dan rakyat. Kita kita mau bincang. Dia tanggungjawab ni memang kerajaan pusat ataupun negeri bertanggungjawab. Dan kalau saya rasa baru ni pun dah ada dia berbincang antara Najib waktu turun dengan Menteri Besar apa tu untuk menyelaraskan projek ni. Kalau G2G. Kita ada konsep kita dalam negara kita apa yang dinamakan federalism. Tanggungjawab kerajaan pusat, kerajaan negeri ada tanggungjawab bersama. Kalau konsep ini antaranya dia punya kerajaan negeri boleh diselaraskan, dia tak berbangkit soal itu sebenarnya. Dia boleh dilaksanakan dari segi kerjasama ini antara G2G dalam konteks federalism. Termasuk soal royalty misalnya. Itu pun benda yang sepatutnya dimanfaatkan di saat-saat begini terutama sekali. Apa yang telah dinafikan selama ini oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Menteri Besar Kelantan juga pantas menepis cadangan itu dan berkata, Kelantan adalah negeri yang kuat dan mampu menangani isu-isu membabitkan rakyat tempatan yang terjejas kerana bencana banjir itu. Adakah masyarakat di Kelantan itu sejahtera? Adakah masyarakat yang di luar Kelantan pun, kerajaan Kelantan pun tidak sejahtera juga untuk terpaksa menepani Kelantan? Maka inilah hikmah yang Allah Ta'ala hantar, satu signal, satu mesej yang jelas kepada kita bahawa khilaf politik yang sudah setengah abad ini perlu dihentikan segera dan berfikir dengan sungguh-sungguh macam mana untuk menyatukan ummah. Sekarang ini kita lihat Kelantan bersendirian tidak boleh membangun setelah 50 tahun atau setengah abad. Apalagi dengan banjir besar ni, duit royalty yang diminta 3 bilion, duit Petronas royalty 3 bilion tidak boleh membantu, tidak boleh membina sebelah Kelantan, tak boleh. Mungkin bagi PAS, partinya sudah cukup kuat untuk menangani krisis ini tanpa bergabung dengan mana-mana kuasa lain. Namun dalam masa yang sama, pemimpinnya bertegas menuntut agar Kerajaan Persekutuan menjalankan tugasnya menyumbang apa yang patut selayaknya kerajaan pemerintah. Pemimpin PAS akan melata setiap kali diajukan perihal kerajaan campuran meskipun dalam keadaan sekarang, keadaan Kelantan lumpuh akibat musibah itu. PAS amat sedar bahawa parti itu kurang mampu memulihkan Kelantan tanpa bantuan mana-mana pihak. Namun ego politik
dan juga apa yang dianggapnya ideologi perjuangan menjarakkannya daripada menerima hakikat ini. Reaksi UMNO pula dalam isu ini lebih tenang dan berhemah. Timbalan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin menyahut seruan damai Husamuddin dengan emosi yang terkawal. Tak apalah kalau nak ada pemboleh, kalau tak sampai ke peringkat itu, di peringkat sekarang ni kita tahu menjadi tugas dan tanggungjawab kedua-dua peringkat, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tapi soal utamanya nasib rakyat Kelantan mesti terbela. Jadi Perdana Menteri dah buat pengumuman, kerajaan pusat akan membantu, sudah diumum sebahagian peruntukan. Kalau tak cukup, pastinya kita akan dapatkan sumbangan peruntukan yang lebih supaya masalah utama itu dapat diselesaikan. Tak semuanya saya fikir harus dibeban pada kerajaan persekutuan, tapi dalam kes negeri Kelantan kita tahu dia tidak ada kemampuan. Bukan pasal politik, tapi dia tak ada result, dia tak ada sumber keuangan. Maksudnya, UMNO tidak menolak, namun UMNO tahu dan boleh jangka bagaimana pendirian sesetengah pemimpin PAS dalam isu kerjasama dan apatah lagi mahu bergabung berkongsi kuasa di Kelantan. Namun, ada yang melihat cadangan kerajaan campuran itu ibarat mahu mengambil kesempatan dan mahu mempergunakan UMNO semata-mata untuk mendapatkan dana bilion ringgit bagi memulihkan Kelantan. Kita kena be fair juga. Mestilah ada peruntukan-peruntukan tertentu. Janganlah semua bila bergabung dengan kerajaan persekutuan, UMNO tak ada peruntukan kursi. Itu pun tak kena juga, tak betul. Jangan melihat dari segi dana. Gabungan inilah, gabungan kemesraan, perpaduan inilah menyebabkan kita saling mesra bantu-membantu. Kalau kerana UMNO ada dana, ada 1 bilion boleh dam duit, lepas tu besok cari persekitaran bergaduh, kita berpecah, itu tak baik. Dan lebih malang lagi sekiranya perkara ini dipolitikkan antara PAS dengan UMNO. Ini sudah tentu secara jelas akan merugikan orang Melayu sendiri. Jadi saya kira saya mengambil positif saranan itu, tapi pada saya tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu perkara itu berlaku barulah bantuan disampaikan. Dan sekarang ini penyelarasan. Cadangan kerajaan campuran itu nampaknya tidak tergesa-gesa dihadam pemimpin UMNO. Kali ini, mereka lebih realistik dan berpandangan banyak lagi langkah yang boleh diambil bagi membantu memulihkan Kelantan. Malah, mereka tidak lupa bahawa kerajaan persekutuan berperanan dalam usaha pemulihan negeri ini. Jadi, pembangunan negeri Kelantan ini sudah tentu perlu kerjasama antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Kelantan. Saya kira kerajaan pusat tidak ada masalah untuk tolong bantu membangunkan semula Kelantan. Dan saya difahamkan antara bajet yang diumumkan baru-baru ini 500 juta. Tanpa kerjasama positif dengan permulaan, usah bicaralah tentang kerajaan campuran. Jadi sebab itu dalam tempoh ini masing-masing berbicara isu soal mangsa banjir, isu soal bantuan dan sebagainya. Dia boleh dibangunkan semula. Lepas itu, masa pilihan raya saya fikir rakyat sendiri akan membuat penghakiman, memikirkan apa yang terbaik kan. Selama ni pun kerajaan pusat banyak menumpukan kepada Kelantan. Jadi saya fikir buat sekarang, kalau kita nak bincangkan mengenai kerajaan campuran kerana banjir, dia tak tepat lah. Pasal yang pentingnya kerajaan kita pusat, dia duduk membuat kiraan, tengok apakah kerosakan dan apakah perbelanjaan yang perlukan bagi memulihkan, membantu mereka yang menjadi mangsa banjir. Ya, saya berpendapat iaitu dari segi pembangunan mestilah ada apa yang kita gelar sebagai political will, iaitu dari segi politik mestilah ada kekuatan untuk meneruskan perjuangan dan pembangunan sebuah negeri. Kerajaan persekutuan perlu mengiktiraf bahawa rakyat Kelantan telah pun membuat keputusan perahan baru ini untuk memberikan negeri itu mandatnya dipimpin oleh PAS. Okey. Jadi sebagai tanggungjawab kerajaan persekutuan perlu untuk menyalurkan dana. Mengikut peraturan tu, mengikut hak yang perlu ada. Okey, mengikut undang-undang lunas-lunas peruntukan yang ada. Jika diimbas kembali, Husamuddin memang ada asas untuk mencadangkan penubuhan kerajaan campuran. Dia anak jati Kelantan yang mahukan negerinya dirawat sesempurna mungkin oleh kerajaan yang memerintah. Namun, parti yang memerintah tidak berkeupayaan berbuat demikian, malah
terpaksa menagih bantuan dari Kerajaan Persekutuan. Jadi, tidak salah jika Husamuddin dan rakyat Kelantan mengusulkan agar diadakan kerajaan campuran di negeri itu demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kalaulah saya jadi Tok Guru Haji Hadi atau saya akan jadi Datuk Najib, saya akan terima. Kenapa? Saya akan berpeluang meninggalkan sebuah legasi. Saya maknanya berjaya menamatkan persekitaran 40 tahun. Kan? Itulah. Jadi seorang pemimpin yang bagus, dia harus meninggalkan sebuah legasi. Dan legasi itulah yang sepatutnya ditinggalkan oleh Tok Guru Haji Hadi dengan Datuk Najib. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan tidaklah bersikap tidak acuh pada musibah yang melanda Kelantan. Atas nama kebertanggungjawaban Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, awal minggu ini telah bertandang ke Pejabat Menteri Besar Kelantan untuk menggagaskan cara waras membangun semula Kelantan. Sebuah jawatan kuasa bersama menangani pasca banjir sudah pun ditubuhkan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Besar harapan kita ini akan menjadi batu tanda permulaan kerjasama politik yang lebih intim, bertimbang rasa dan jujur di antara kedua-dua pihak. Syawalia hadir melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Dengan itu, sekian Perspektif Antara Pos bersama saya, Nur Atika Abdul Samad. Saya berharap apa yang kami pertontonkan sebentar tadi memberi maklumat berguna kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.